Baik Syah, terima kasih. Salam sejahtera. Semua sekolah di Sabah bersedia menyambut semula kehadiran pelajar 15 Julai ini dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Dr. Misrin Radin berkata, berdasarkan pemantauan pada 24 Jun dan semalam, semua sekolah sudah membuat persiapan untuk beroperasi dengan mematuhi SOP yang dikeluarkan pihak berkuasa. Untuk 15 hari bulan dan 22 hari bulan, kami akan buat sekali lagi penataran SOP ini kepada pengetua dan guru besar esok. Dan minggu depan kami akan buat sekali lagi pemantauan ke sekolah-sekolah untuk melihat kepatuhan. Beliau berkata demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Menurut Dr. Misrin, pembukaan semula sekolah itu juga akan dibuat berdasarkan 3 modul yang disarankan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu sama ada 1 sesi pembelajaran, 2 sesi pembelajaran atau pembelajaran secara penggiliran. Terdapat 225 sekolah menengah dan 1,074 sekolah rendah yang dipantau di seluruh Sabah. Banjir yang melanda 11 daerah di Sabah akibat hujan lebat berterusan malam Sabtu lalu turut menjejaskan jelapang padi Kota Belud. Tinjauan kru RTM bersama-sama pegawai pertanian kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA di daerah Kota Belud mendapati kawasan sawah padi di beberapa buah kampung mengalami kerosakan teruk. Ia termasuk Kampung Kesapang, Timbang Dayang dan Kampung Labuan. Banjir tersebut bukan saja merosakkan tanaman, malah harta benda seperti kediaman dan kenderaan yang dimasuki lumpur serta mengorbankan ternakan. IADA dalam satu kenyataan sebelum ini memaklumkan kira-kira 7,000 hektar kawasan jelapang padi Kota Belud terjejas teruk dan rosak akibat banjir, melibatkan 3,987 pesawah di 136 buah kampung di bawah IADA. Sementara itu, setakat 4 petang tadi, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud kekal 36 orang daripada 8 ketua isi rumah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS masih menjalankan aktiviti saringan COVID-19 bersasar. Ia bagi mengesan dan mengenal pasti individu pembawa pandemik itu dalam kalangan komuniti. Di mana kita mengkategorikan wabak COVID-19 di negeri Sabah ini sebagai terkawal tetapi belum berakhir adalah atas usaha Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, petugas-petugas barisan hadapan kami bersama-sama dengan semua agensi termasuk pemimpin-pemimpin. Dr. Christina berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan 25 unit oksigen konsentrator sumbangan Yayasan Temasek kepada JKNS. Ia akan diagih-agihkan kepada 17 hospital di negeri ini, antaranya Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Hospital Tawau dan Hospital Keningau. Ini merupakan sumbangan kali ketiga Yayasan Temasek kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS berpuas hati dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP operasi sekolah-sekolah menengah agama di bawah bahagian pendidikan JAHINS dalam tempoh pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarah JAHINS, Datuk Saiful Zaman Sanggul berkata, hasil pemantauan yang dilakukan terhadap semua sekolah menengah agama yang beroperasi mendapati kesemuanya mematuhi SOP, termasuk penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman. 5 daripada 6 buah sekolah menengah agama di bawah bahagian pendidikan JAHINS seluruh negeri mula beroperasi hari ini, melibatkan pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Sekolah tersebut, Sekolah Menengah Agama Negeri Seman Toh Puan Hajar Rahmah Kinarut, Seman Pantai Manis Papar, Seman Keningau, Seman Tambunan dan Seman Kunak. Yang pesan saya supaya SOP ini dipatuhi oleh kita semua, khususnya kepada guru-guru dan kepada pelajar kita, dengan harapan supaya anak-anak kita ini sihat-sihat dan memberi fokus pelajarannya sehinggalah kepada hujung tahun insya-Allah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau pematuhan SOP operasi Seman Toh Puan Hajar Rahmah Kinarut.
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh PDPJJ pelajar di Sandakan yang mendapat akses jalur lebar mencapai 53%. Ia melepasi 30% sasaran awal yang ditetapkan dalam petunjuk prestasi utama KPI Pejabat Pendidikan Daerah. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Dr. Dalmansa Tahil berkata, baki 47% lagi belum dicapai berikutan terdapat 21 buah sekolah di 16 buah pulau dan beberapa kawasan luar bandar tiada akses jalur lebar. Katanya sebagai alternatif pelajar di kawasan terlibat disediakan bahan pembelajaran yang dihantar terus ke rumah. Ya, ada banyak tempat yang tidak mendapat liputan internet. Terutama contohnya di SK Tanjung Pisau. SK Tanjung Pisau kita boleh telefon orang tapi internet tidak boleh berfungsi. Dr. Dalmansa ditemui media dalam lawatan ke prasekolah-sekolah kebangsaan Sungai Padas. Dalam perkembangan lain, Dr. Dalmansa juga berkata PPD Sandakan sudah bersedia melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi memilih pelajar tahun 6 untuk ditempatkan ke sekolah menengah berasrama penuh seperti Maktab Rendah Sains Mara MRSM. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah dan saudara berdasarkan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu kita kembali semula bersama Muhammad Syah Musa di Angkasa Peri. Silakan Syah.